Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya semula Cikgu Afzan bagi meneruskan latihan berformat SPM bagi tajuk pembubaran perkongsian. Baiklah, Cikgu meneruskan kepada contoh latihan ini. Contoh latihan kita yang kedua iaitu soalan nombor 4, iaitu Puan Linda dan Encik Kim. Di mana perkongsian mereka itu perkongsian pakaian kanak-kanak comel. Okey, kita lihat ya macam mana bentuk soalan dia. Puan Lina dan Encik Kim adalah perkongsi dalam sebuah perkongsian pakaian kanak-kanak comel. Mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian mereka kerana Encik Kim perlu berpindah negeri lain. Mereka membahagikan untung atau rugi mengikut nisbah 2:1. Okay, maksudnya kat sini kalau kita sebut nisbah je, kita tahulah 2 untuk Puan Lina dan 1 untuk Encik Kim. Okey, so sekarang kita tengok kedudukan kewangan perniagaan pentarikh pembubaran adalah seperti yang telah ditunjukkan oleh penyata kedudukan kewangan di bawah. Okey, kat bawah ni ada dia punya PKK lah. Okey, baik, kita tengok dalam PKK ni sehingga tarikh 1 Ogos. Okey, seperti yang kita sedia maklum, semua maklumat dalam PKK kita kena kenal pastilah. Okey, yang mana aset-aset perniagaan, yang mana equity pemilik dan juga liability. Kalau kita lihat di bahagian debit, kenderaan, kelengkapan, akaun belum terima, inventory, bank akaun semasa. Okey, yang ini semuanya adalah aset perniagaan. Okey, ini adalah aset. Okey, yang lain semua kita kena lupuskan ni. Kena lupuskan, betul kan? Okey, kecuali bank. Okey, yang lain semua kena realisasikan. Okey, seterusnya ketika kita lihat di bahagian kredit, akaun modal, ada akaun Lina, akaun Kim. Okey, ini adalah equity pemilik. Begitu juga akaun semasa. Akaun semasa juga adalah equity pemilik. Tetapi untuk Lina kita tengok ada di bahagian kredit 3460. Okey, untuk yang bahagian kredit debit, kalau ni akaun semasa Lina, yang ni akaun semasa Kim. Okey, akaun semasa Kim di bahagian debit. Okey, akaun belum bayar adalah liability. Okey, kita dah nampak lah, kita dah analisis dalam PKK. Okey, kita lihat kepada maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan, okey, bila sebut je realisasi, kita kena tahu catatan bergu bagi setiap urus niaga mengikut. Okey, kalau pelajar masih belum ingat, belum hafal ataupun masih belum boleh aplikasikannya, pelajar boleh rujuklah dalam buku teks, muka surat 134 dan juga 135. Okey, kita nak debitkan apa dan juga kreditkan apa mengikut jurnal Okey, so sekarang kita lihatnya. Kenderaan dijual pada harga RM26,000 dan inventory dijual pada harga RM15,000. Kalau kita lihat dekat sini, ya, kenderaan asalnya harga dia RM32,000 dan inventory asalnya ada RM11,240. Nampak tak? Yang ini nanti yang dekat bahagian PKK kita akan kita dah tahu dah apa kena buat. Okey, yang kita kena lupuskan kecuali bank ni. Okey, catatan bergu dia adalah debit. Debit apa? Debit realisasi. Okey, kita nak kreditkan aset. Maksudnya semua aset ni kita akan kreditkan. Okey, dan debitkan realisasi. Okey, yang nombor 1 maklumat tambahan ni apa nak kena buat? Dia jual. Okey, dah tentu kalau kita jual, kita dapat duit lah kan. Okey, iaitu kita akan gunakan bank. Okey, so dah tahu dah debit, bank, kredit. Okey, mula-mula kenderaan lah. Kedua, inventory. Tapi kedua-duanya kita kena buat realisasi. Kita tak boleh wujudkan lagi kenderaan dan juga inventory. Okey, kreditkan realisasi. Okey, pelajar boleh gabungkan RM26,000 campur RM15,000
ataupun buat satu-satu. Asing-asing, satu RM26,000, satu RM15,000. Okey, yang kedua. Berkongsi Lina mengambil alih kelengkapan dengan nilai 5110. Okey, so sekarang ni sebagai seorang rakan kongsi, okey, ambil alih kelengkapan. Ingat lagi tak? Bila rakan kongsi ambil alih aset yang ada dalam perniagaan, maka akaun modal bagi berkongsi tersebut akan berkurangan lah. Okey, so kita akan debitkan apa? Debitkan akaun modal berkongsi Lina. Kreditkan realisasi. Okey, seterusnya. Nombor 3. Akaun belum terima dapat dikutip sebanyak 2170 dan bakinya dihapuskan sebagai hutang lapuk. Cuba kita lihat dalam PKK. Berapakah nilai ABT? Okay, ABT 2270. Tapi dia hanya kutip sebanyak 2170. Maksudnya sebanyak RM RM100 iaitu 2270 tolak 2170. Maksudnya ada RM100 hutang lapuk. Okey. Jadi yang hutang lapuk ni dia kata hapus. Bila hapus dah tak perlu wujud lagi lah. Okay, so kita nak debitkan apa? Okay, cikgu nombor 3 ni cikgu buat kat bawah lah ya. Bagi pelajar lagi nampak jelas. Okay, so kita akan debitkan apa? Kita akan kreditkan apa? Okay, bila kita dapat kutip, dah tentu kita dapat duit, betul tak? So, debit bank. Okay, kreditkan apa? Kreditkan realisasi. Tapi nilai dia hanya 2170. Okey, boleh ya. Nombor 4. Kos perundangan berhubung pembubaran 430. Maksudnya semasa dia melaksanakan proses pembubaran, berlakulah kos perundangan, itu belanja dalam proses pembubaran. Seperti yang kita belajar sebelum ni juga, apa-apa belanja yang mengeluarkan kos ataupun duit, maka kita akan kreditkan bank. Okey, so debit apa tadi? Tentu kita kena debitkan realisasi, kreditkan bank. Sebab kita keluarkan duit sebanyak 430. Okey. Yang kelima, semasa proses pembubaran, satu liabiliti baru iaitu sewa belum bayar dikesan berjumlah 750 dan dapat dibayar sepenuhnya. Nampak tak? Liabiliti baru. Bukan belanja, tetapi liabiliti. Apakah liabiliti sebut? Sewa belum bayar. Jadi, bila sebut saja liabiliti, okay, bila ada je perbelanjaan ataupun bayaran-bayaran yang melibatkan liabiliti, okay, yang kita jumpa semasa proses pembubaran, maka kita perlu bayarlah ya. Okay, nampak tak? Iaitu sewa belum bayar dikesan. Itu yang penting, dikesan. Okay. Okay, so kalau kita nak bayar untuk liability, kita nak buat apa? Okay, tentu kita kena bayar liability tersebut kan. So kita akan buat, okay, debit sewa belum bayar dan kreditkan bank. Kredit bank. Itu sebanyak 750. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Akaun belum bayar telah dijelaskan sebanyak 20,000. Okey. Berapakah jumlah akaun belum bayar yang kita nampak dalam PKK? 21,170. Nampak tak? Okay, tapi dia kata dia cuma bayar sebanyak 20,000 sahaja. Okay, kat situ kita nampak ada perbezaan, iaitu sebanyak 21,170
tolak 20,000. Maksudnya sebanyak 1,170. 1,170 tu apa? Ya, ini adalah diskaun. Maka bila sebut diskaun saja dalam realisasi, kita akan ada dua keadaan. Satu untuk jenayah ABB yang kita jelaskan tu. Okey, yang kedua adalah penerimaan diskaun. Okey, cikgu buat kat sini ya. Okey, nombor 5. Nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, mula-mula kita kena buat bergu untuk ABB dulu sebab kita bayar ABB. So, kita nak debitkan apa? Tentu kita kena debitkan ABB sebab kita bayar ABB. Kreditkan bank. Tapi kita cuma bayar sebanyak 20,000 sahaja. Okey. Yang kedua, penerimaan diskaun. Penerimaan diskaun, kita dapat hasil, betul tak? Seperti yang kita tahu, kalau kita dapat hasil, biasanya kita letak dekat kredit hasil, betul tak? Dan kita dapat diskaun. Okey, kita dapat diskaun, maka ABB kita bertambah ke ABB kita berkurangan. Okey, masih ABB kita berkurangan sebanyak 1,170. Dan sepatutnya di kredit kita letakkan diskaun diterima. Betul? Okey. Tetapi disebabkan kita buat realisasi, tak boleh letak diskaun diterima. Kita kena letakkan realisasi. Sebab kita dah tak boleh jelaskan bahawa kita dapat hasil tersebut. Kita wujudkan lagi diskaun. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam akaun realisasi, kita hanya akan sediakan 3 akaun sahaja, iaitu akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan juga akaun bank. Okay, nampak tak? Okay, so habis dah maklumat tambahan. So kita dah buat debit kredit. So sekarang kita tengok macam mana penyediaan akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan akaun bank. Okay, cikgu nak tukar kepada soalan. Okey, sebelum tu, cikgu nak lihat semula pada soalan yang nombor 5 tadi. Sebab dia kata tadi semasa proses pembubaran. Maksudnya dia dah jumpa selepas bila dah buat tu, dia baru jumpa. Jadi yang tadi tu debit sewa belum bayar tu, kita tukar pada realisasi. Okey. Sebab dia sama macam situasi yang sewa diterima tadi, diskaun diterima tadi, kita tak boleh wujudkan lagi diskaun diterima. Seperti juga sewa belum bayar, okey, kita wujudkan akaun realisasi. Okey, baik. Sekarang kita lihat ya. Kita tukar pen warna biru lah. Okey. Kita tengok cara penyelesaian masalah. Okey. Akaun realisasi, kita lihat yang pertama. Kat mana kita jumpa akaun realisasi? Okey, yang pertama di bahagian PKK, iaitu debit realisasi kredit aset. Semua aset, angka dengan asetnya kena masukkan dalam akaun realisasi. 32,000, 6180, 2270, inventory 11,240. Ada 4. Kenderaan, kelengkapan, ABT dan juga inventory. Ada tak? Okay, kenderaan, kelengkapan, ABT, inventory. Ini semua kita ambil pada PKK. Okey, realisasi yang kedua. Kita cuba tengok dekat maklumat tambahan. Okey, yang pertama, debit bank, kredit realisasi. Jumlah dia, okey, 26,000 dengan 15,000. Okey, cuba tengok sini. Bank, 26,000. Okey, lepas tu, okey, 26,000. Lepas tu, inventory 15,000. Okey, 15,000 inventory. Okey, betul ya. Okey, kalau ikutkan sini ada masalah sedikit dari segi kedudukannya. Nampak tak dia turut, dia naik ke atas ya. Okey, jadi betul lah kat sini 15,000. Okey, nampak tak? Okey. Seterusnya, realisasi yang ketiga yang kita jumpa dekat nombor 2. Iaitu akaun modal berkongsi Dina. Okey, juga di bahagian kredit realisasi.
realisasi. Betul tak? Okey, modal Lina kelengkapan sebanyak berapa nilai dia? 5110. Okey. Maaf ya, ternaik. Okey, betul pun dah ada. Okay, seterusnya. Apa lagi yang ada realisasi? Kita lihat pada maklumat nombor 3. Nombor 3 iaitu debit bank, kredit realisasi juga di bahagian kredit realisasi. Okey, 2170. Ada tak 2170? Okey, ada tadi. Akaun belum terima 2170. Okey, seterusnya maklumat nombor 4 iaitu debit realisasi kredit bank. Kali ni realisasi dia pada bahagian debit iaitu 430. Kita masukkan bank. Okey, 430 bank itu belanja realisasi. Okey. Seterusnya jumpa lagi tak realisasi. Okey, maklumat 5 iaitu 45 iaitu debit juga realisasi sebanyak 750. Ada tak? Okey, itu sewa belum bayar 750. Nampak tak perkataan bank ni? Itu yang penting ya. Kalau kita tak tulis perkataan belanja realisasi pun tak apa. Kita masukkan bank. Okey, bank. Bank. Okey, ya. Begitu juga dengan tadi dengan modal Lina. Tak payah tulis kelengkapan pun tak apa. Terus tulis modal Lina. Yang penting catatan bergu dia betul. Ya. Okey, seperti juga begitu juga dengan kenderaan inventory. Kita tak perlu tulis pun sebenarnya. Okey, ini sebagai cikgu cuma tulis sebagai untuk pendedahan kepada pelajar sahaja. Tapi dalam perasaan sebenar, kalau tulislah yang catatan bergu dia yang sebenar. Tapi kalau nak tulis juga dalam bracket macam ni, tak apa, tak salah. Okey. Seterusnya, ada lagi realisasi tak? Okey, ada. Yang nombor 6 untuk diskaun diterima di kredit realisasi 1170. Okey, kredit 1170 diskaun diterima. Maaf ya, sebab dia ternaik ke atas sebab kita punya maklumat kita panjang banyak. Okey. So, ada lagi tak realisasi? Semua kita sentuh Okay, apa saja perkataan realisasi semua kita sentuh. Okey, dah habis dah. So, maklumat dan realisasi dah selesai. Okey, apa nak buat? Okey, kita tutup. Kita tambahkan semua di bahagian debit. Okey, kita tambahkan semua. Kita dapat 52870. Tambahkan semua di bahagian kredit. Okay, yang ini sahaja sampai di sini. Jadi, jumlah dia kurang daripada 52870. Okay, kalau pelajar tambah sendiri sekarang berapa? Saya pun baru nak tekan kalkulator ni. Okay. Okay, belajar kira ya. Nanti berapa? Okay, seterusnya tengok. Okay, macam mana kita nak tutup akaun realisasi. Okey, jadi nak tutup akaun realisasi, kita kena tengok angka yang lagi besar ya. Yang mana akaun lagi besar dan kita imbangkan. Maka kalau kat sini kita tolakkan 52870, tolak yang angka di sini. Okey, kita tolakkan dengan angka di sini, kita akan dapat satu angka balancing figure. Okey, so angka balancing figure ni kita akan jadikan dia nilai imbangan tapi kena agihkan mengikut perjanjian pembubaran. Tengok mereka membahagikan untung atau rugi 2:1. Puan Lina nak 2, Encik Kim 1. Jadi 2/3 dan juga 1/3. Okey. Kita lihat sini nampak. Puan Lina 4470 ialah 2 baki lagi yang jumlah 52870 tolak nilai di sini. Tinggal lagi 4470. 4470 ni nak kena bahagikan mengikut inilah, mengikut 2/3 dengan 1/3. Dapatlah nilai 2280 dengan 1140. Kalau kita lihat sebelum ni cikgu pernah beritahu kan, semua yang berada di bahagian debit biasanya adalah
nilai kerugian dan juga belanja. Apa-apa bahagian kredit adalah nilai yang kita pendapatan yang kita dapat dan juga hasil. Okey, pendapatan dan juga hasil. Jadi apa yang kita dapat dalam kita punya semasa proses pembubaran. Jadi kalaulah jumlah belanja dengan kerugian lagi besar, besar daripada pendapatan dan juga hasil dalam perkongsian, maka maksudnya kita rugi. Maksudnya Lina rugi 2280, Kim rugi 1140. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita buat akaun apa? Kita buat akaun yang ada modal berkongsi ikut soalan nombor 2B. Okey, dalam bentuk beruangan. Okey, sebelum tu kita lihat maklumat dalam akaun modal. Lina ada 32,000, Kim ada 26,000. Okey. Akaun semasa Lina pula 3460, untuk Kim 940. Okey, kita lihat. Okey, ini adalah akaun baki bawah-bawah. Nampak tak? Lina 32,000, Kim 26,000. Kita ambil pada maklumat dalam PKK. Okey, seterusnya kita ambil maklumat apa yang ada dalam debit dan kredit yang kita buat jena antara realisasi dengan akaun modal. Ada tak? Yang mana ada realisasi dengan akaun modal? Okey. Siapa yang ambil alih tadi? Ada nombor 2. Itu perkongsi Lina tadi kan, dia ambil alih kelengkapan. Okey, debit akaun modal Lina, kredit realisasi. Kita dah buat realisasi, kita tak buat lagi akaun modal. Okey. So debit. Nampak tak? Debit akaun modal. So kita masukkan maklumatnya realisasi lah. Lina, di bawah nama Lina 5110. Okay, kita jumpa lagi tak lagi catatan berguna akaun modal Lina atau Kim. Dia dah tak ada, satu tu sahaja. Okay, selesai yang kedua. Yang ketiga, kita kena masukkan maklumat yang kita ada dalam akaun semasa. Okey, kalau akaun semasa pula, kita dah nampak lah tadi. Akaun semasa Lina berada di bahagian kredit, Kim berada di bahagian debit. So, kita akan masukkanlah akaun semasa Lina 3460, akaun semasa Kim 940. Ini akaun Kim. Nampak tak? Ini Lina. Okey. Pun dah masukkan, dah selesai. Seterusnya kita masukkan apa? Ya, apa yang kita tutup di akaun realisasi, untung atau rugi. Kalau kita dapat tadi, kita dapat rugi. Okey, betul tak? Okey. So sekarang kita lihat kat sini, Lina rugi 2280. Okey. Lepas tu Kim 1140. Okey, nampak tak? Okey, semua maklumat kita dah masukkan. Habis dah. Okey. Lepas tu nak buat apa? Ya, kita tutup akaun modal tersebut. Dan tutup, nak hantar ke mana? Okey, mesti kita hantar ke akaun bank. Okey, kita tambahkan semua di bahagian debit 5110 dengan 2280. Dan kita bandingkan dengan bahagian kredit 32,000 campur 3460. Totalnya 35,460. 35,460 kita tolakkan dengan angka yang 2 ni. Okey, untuk kita imbangkan dan dapatlah balancing figure, itu angka yang mengimbangkan. Itu sebanyak 28,070. Barulah kita imbang debit dan kredit untuk Lina. Yang kedua, kita imbangkan Kim pula. Tambahkan semua Kim 940 dengan 1140. Okey. Okey, itu di bahagian debit, dan bahagian kredit adalah 26,000 sahaja. Yang mana lagi besar, 26,000 ataupun 940 campur 1140. Dan tentulah bahagian kredit pun sama. Kita akan dapat balancing figure 23,920. Barulah imbang di bahagian debit dan kredit. Okey, sekarang kita buat akaun bank pula. Okey, so bila nak buat akaun bank, kita rujuk dekat mana jena-jena yang kita buat dalam dalam
maklumat tadi, okey, urus negara tadi yang ada debit atau kredit bank. Okay, yang pertama tadi kita buat dekat PKK. Ada tak bank? Ada? Ni nampak tak? Ini adalah baki bawah-bawah untuk bank. Iaitu RM30,000 di bahagian debit. Okay, nampak tak? Baki bank RM30,000 bahagian debit. Okay, seterusnya, maklumat tambahan yang pertama, ada bank tak? Ada di bahagian debit. So, masukkan itu sebanyak RM26,000 dan RM15,000 ke tak? Okey, RM26,000, RM15,000 iaitu kredit realisasi tadi. Okey. Pun sama seperti akaun realisasi. Kalau tak nak tulis kenderaan dengan inventory pun tak apa. Yang penting catatan bergu dia betul untuk debit bank kredit realisasi. Tapi kalau nak tulis kenderaan dengan inventory, boleh. Tapi mesti dalam bracket. Okey, seterusnya. Okey, maklumat pasal bank lagi. Ada tak? Nombor 2 dah selesai. Dah dua-dua dah kita dah tanda. Okay, seterusnya nombor 3. Ada debit bank 2170. Pun sama. 2170. ABT. Okey, realisasi. Okay, seterusnya. Ada lagi tak? Okey, nombor 4. Kredit pula bank. Okey, kredit bank 430. Okey, nampak tak? Kredit bank 430. Okey, tulis belanja realisasi. Tak tulis kos perundangan pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Tapi yang penting belanja realisasi tu penting. Okey, seterusnya. Ada bank lagi tak? Okey, nombor 5 iaitu 750 kredit bank. 750 kredit bank iaitu realisasi, debit realisasi. Itu sewa belum bayar. Okey, seterusnya ada bank lagi. Okay, nombor 5. Okey, nombor 6. Debit ABB kredit bank. Okey, di bahagian kredit bank. Okey, itu ABB sebanyak 20,000. Nampak tak dia ternaik ke atas. Okey, nanti pelajar boleh adjust lah ikut dia punya sama baris ya. 20,000. Okey, ada lagi tak? Bank. Semua dah tanda perkataan bank. Okey, dah habis. Okey, so kita dah boleh tutup akaun tersebut. Okay, nak tutup macam mana? Apa yang ada ataupun apa yang kita buat masa kita tutup akaun modal? Ya, kita tutup dengan bank. Ingat seperti kelas sebelum ni ataupun latihan sebelum ni, cikgu dah ajar. Iaitu apa yang kita dapat di bahagian akaun modal kita tutup, dia akan automatik mengimbangkan akaun bank. Jadi seperti inilah. Bila kita masukkan 287,070 di bahagian kredit akaun bank itu modal Lina. Okey, dan masukkan modal KIM 23920 untuk modal KIM. Okay, apa yang kita dapat? Secara automatik jawapan dia imbang debit dan kredit. Okey, nampak tak? Okey, dia akan imbang secara automatik. Maksudnya dah tentu jawapan kita ni betul. Okey. So, bila jadi macam ni, okey, pelajar kena ingat, mungkin ada soalan yang tak imbang. Tapi ada satu lagi iaitu yang pelajar kena tahu, iaitu memasukkan tunai untuk mencukupkan. Ada kan kita belajar memasukkan tunai bagi mencukupkan apa nilai bila ada baki debit di akhir proses pembuaran. Kalau akaun modal berkongsi itu berbaki debit. Okey. Itu yang pelajar kena hati-hatilah kalau keluar soalan yang begitu. Tapi kita dah pernah dah buat soalan tu pada latihan sebelum ni. Okey. Itu pelajar boleh tengoklah latihan yang akan datang. Okey, so kita telah menyelesaikan soalan bagi perkongsian Puan Lina dan Encik Kim. Okay, nanti berjumpa cikgu dalam kelas akan datang bagi latihan berformat SPM bagi soalan perkongsian ini. Okey, pembubaran perkongsian. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cemerlang ikhlas bersama Cikgu Hafsat.